Hadikatur Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ya karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program Hadikatul Ramadan pada sekalian kalinya. Pada kali ini saya akan membicarakan serba sedikit berkenaan dengan apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai di dalam bulan Ramadan yang kita berkati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah terakhir bulan Sya'ban untuk persediaan menghadapi bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada umat Islam supaya menyempurnakan berbagai amal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Pertama, solat sunat tarawih. Yang mana solat sunat tarawih tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, yang hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Jadi rugilah kita kalau kita tidak memenuhi bulan Ramadan ini dengan solat sunat tarawih. Tetapi diingatkan hadirin hadirat sekalian, jangan kita hangat-hangat tahiyat hayam. Yang mana pada bulan awal-awal Ramadan penuh masjid surau dengan jemaah untuk mendirikan solat sunat tarawih. Tapi hakikatnya di akhir Ramadan hanya sebahagian sahaja yang tinggal yang memenuhi ruang-ruang masjid dan ruang-ruang surau yang berdekatan dengan kita. Yang mana solat sunat tarawih ini jangan dibincangkan berkenaan, ada membincangkan berkenaan dengan 8, ada membincangkan berkenaan dengan 20 rakaat. Itu terpulang kepada diri sendiri. Kalau sekiranya kita nak melakukan amal ibadah yang banyak, maka kita lakukanlah 20. Maka kalau kita ada masalah, adanya kekangan-kekangan yang kita tidak dapat lakukan, maka seharusnya kita buat 8. Tidak menjadi masalah 8 ataupun 20. Yang penting kita melakukan amal-amal sunat pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini, supaya dengan amalan solat sunat ini kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, solat-solat sunat yang lain. Pada malam bulan Ramadan ini banyakkanlah kita untuk bersolat sunat. Kalau boleh kita sehari semalam kita melakukan solat sunat, rawatibnya, qiyamul lailnya, ba'diyah, qabliyahnya, seluruh satu hari satu malam kita melakukan solat. Yang mana ruang-ruang yang ada kita isi dengan solat supaya kita peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini kita tidak sia-siakan. Pada malam kita berqiyamul lail sebelum kita bersahur. Konsep ini sebenarnya, cara ini kita boleh manage ataupun kita boleh uruskan dengan baik. Kita pagi kita bekerja, malam kita beribadah, kemudian kita tidur. Tetapi pada bulan Ramadan ini kita kurangkanlah tidur, kita banyakkanlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, membantu sesama umat Islam seperti bersedekah dan seumpamanya. Saya ada satu cerita ingin saya berkongsi bersama-sama dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada bulan ini Allah akan menggandakan sedekah kita, bukannya satu tetapi berpuluh-puluh. Situasi di Malaysia dan di Arab, negara Arab, ya, pengalaman seorang ustaz ini apabila belajar di Mesir, bagaimanakah masyarakat di Mesir untuk mendapatkan nikmat keberkatan pada bulan Ramadan ini dengan bersedekah. Yang mana
Daripada hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya, apabila orang itu memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu seperti mana orang yang berpuasa. Jadi di sini, apabila kita memberi sedekah di Mesir, di tepi-tepi jalan, diberikan air, diberikan makanan-makanan kepada masyarakat, umat di situ yang melalui jalan-jalan di sepanjang jalan perkampungan tersebut, di bandar tersebut. Kerana apa? Manfaatnya, dia menyatakan bahawa di sini, sekiranya kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan dapat kepada dia juga. Sekiranya dia memberikan air 1 kotak, air 1 botol, dia menyediakan 100 botol, berapa orang yang dia akan berikan? 100 botol juga. Daripada 100 botol itu, pahalanya akan kembali kepada dia juga. Kalau sekiranya orang itu orang alim ulama yang sentiasa beribadah, maka dia akan dapat pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu luas, begitu orang kata banyak peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapat pahala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sambung selepas ini berkenaan dengan fadilat amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan yang diberkati. Bulan berkat membawa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMR TV, saluran Ramadan Anda.